Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam video tutorial yang kedua, iaitu kerja khusus prinsip perakaunan SPM 2020. Tutorial nombor kedua ini adalah berkaitan dalam untuk melengkapkan senarai urus niaga seperti iaitu dalam lampiran B. Okey, mari kita tengok senarai urus niaga yang telah saya sediakan. Ini adalah senarai urus niaga. Okey, sebelum kita memulakan senarai urus niaga, okey, kita hendaklah memenuhi melengkapkan beberapa perkara. Okey, yang pertama, kita hendaklah menentukan harga jualan item yang dijual di kios. Okey, di kios terdapat 4 item yang dijual, iaitu minuman asetronik, air mineral, air kotak dan bar coklat. Okey, harga kos unit adalah RM1.50. Harga air mineral 60 sen, air kotak 70 sen, RM1.80. Dan kita perlu menjual pada harga yang melebihi pada harga kos supaya kita mendapat untung. Okey, dalam senarai urus niaga nanti terdapat jualan tunai dan jualan kredit. Okey, kita mulakan dengan minuman asetronik. Okey, bagi minuman asetronik saya cadangkan para pelajar memilih harga antara RM2 hingga ke RM3. Jadi kat sini saya akan pilih pada harga RM2. Okey, setiap pelajar hendaklah berbeza lah harganya dengan rakan-rakan yang lain. So saya highlightkan warna kuning, maksudnya berbeza. Okey, seterusnya air mineral. Air mineral saya memilih dengan harga RM1. Okey, anggaran harga adalah pada RM1 hingga RM2. Manakala untuk air kotak harganya RM1 juga. Okey, anggaran harga yang dicadangkan adalah pada RM1 hingga RM2. Okey, seterusnya bar coklat. Harga kos yang RM1.8. Jadi saya cadangkan pelajar memilih harga antara RM3 hingga ke RM4. Pelajar boleh memilih RM3.20, RM3.50, RM3.8. Dia bergantung, terserah pada pelajar. Jadi di sini saya memilih pada harga RM3. Pastikan harga kos anda kurang daripada harga jualan. Di sini saya harga jualan secara tunai atau kredit saya letak pada harga yang sama. Tiada peningkatan harga. Jualan secara tunai pun sama, jualan secara kredit pun sama. Setelah anda memilih dan melengkapkan harga jualan, kemudian saya memilih, kita hendaklah melengkapkan lampiran C. Lampiran C adalah jadual waktu operasi kadar sewaan gelanggang dan kadar dia setiap 1 jam tu berapa nilai dia. Dia terbahagi kepada kadar dia terbahagi kepada 3, iaitu sesi pertama iaitu hari Isnin hingga Selasa, waktu 8 pagi hingga 7 malam. Dicadangkan pelajar memilih harga dalam RM50 hingga ke RM90 saya cadangkan. Bergantung terserah pada anda ataupun saranan guru-guru anda. Jadi kat sini saya memilih pada harga RM60. Saya highlightkan, maksudnya pelajar kena pilih lah. Sesi kedua, sesi malam, Isnin hingga Selasa, 7 malam hingga 12 malam, harga dia ialah RM80. Ini adalah hari-hari sekolah. Manakala hari Rabu khas untuk ahli, Khamis dia cuti, tidak beroperasi, Jumaat dan Ahad. Jumaat dan Ahad biasanya harga dia akan mahal sedikit lah. Pukul 8 pagi hingga 12 malam, harga dia flat. So, anggaran harga cadangkan adalah RM100 hingga RM150. Jadi kat sini, di sini saya memilih pada harga RM100.
Mana saya highlightkan warna kuning ni, pelajar hendaklah berlainan lah harga dia dengan rakan-rakan yang lain. Okay, sudah bagi anggaran harga. Okay, jadi harganya kalau boleh nombor bulaan RM60, okay, RM70, RM80, RM90, RM100. Okay, sen-sen tak perlu. Okay, setelah pelajar menetapkan kadar sewa gelanggang pada setiap sesi, jadi kita akan seterusnya ke rekod penggunaan gelanggang. Okay, pelajar kena maklum, okay, rekod penggunaan gelanggang terdapat pada hari biasa ya. Sesi 1, okay, jumlah dia adalah 11 jam. Pukul 8 pagi hingga 7 malam. Okey, 8 pagi hingga 7 malam, yang di mana yang telah disiapkan dengan nombor-nombor ini seperti di dalam soalan. Jadi benda ni wajib lah, maksudnya isinya 18 jam. Jadi pelajar perlu mengisilah berapa jam yang perlu diisi dekat sesi malam pula bagi satu mas ni. Okey, maksimum 5 jam bagi satu gelanggang. So 5, 10, 15. Jadi pelajar bolehlah memilih 3 jam ke. Okay, bahagian B 4 jam. Bahagian C 2 jam. Nanti kemudian jumlahkan. Sini ada 9 jam. So 9 tambah 18 ialah 27. Okay, jadi 27 jam untuk Ahad. Okay. Begitu juga yang seterusnya. Semua yang telah disiapkan nombor ini telah termaktub dalam soalan. Jadi pelajar hendaklah menulis waktu yang digunakan, disewakan melebihi pada jumlah yang sedia ada. Okay, pelajar kena isi sendiri ikut pancangan pelajar. Okay, setiap hari Okey, saya tunjukkan sekali lalu. Okey, Sabtu dan Ahad. Ini berkaitan dengan soalan saya telah sediakan. Pelajar boleh download pada link di bawah nanti. Okey, mana tempat kosong pelajar kena isikan. Yang penting bagi sesi pukul 8 hingga pukul 7. Okey, maksudnya setiap gelanggang ini tidak melebihi 11 jam. Okey, maksudnya pada sesi ini untuk 3 gelanggang ialah 33 jam paling maksimum. Okay, tapi mustahil lah 33 jam. 33 jam. Jadi buat sebaik mungkin. Okay, ikut logik. Anda boleh juga berbincang dengan guru-guru anda. Okay, inilah jadwal penggunaan gelanggang. Okay, so kita pergi ke senarai urus niaga. Okay. Ini draft yang telah saya sediakan. Okey, dalam soalan, okey, kita mulakan dengan dokumen perniagaan dan ataupun senarai urus niaga 1 Mac. Bayaran sewa bangunan bernilai, saya cadangkan anggaran antara RM500 hingga RM2,000. Okey, bergantung kepada keadaan tempat lokasi gelanggang tersebut. Okey, pelajar memilih antara RM500 hingga RM2,000. Jadi pelajar pilih sendiri. Okey, dekat sini saya memilih RM1,000. Okey, saya highlightkan. Okey, nama dokumen. Okey, dokumen untuk bayar sewa bangunan saya adalah voucher pembayaran. Okey. So, nombor dokumen saya ambil mudah BP1001. Jadi, mana saya highlightkan warna kuning, pelajar kena buat sendirilah nombornya. Yang penting selepas ini kalau jumpa voucher pembayaran, ikut urutan seterusnya. Lepas ni jika ada voucher pembayaran BP1002. Okey, mana saya highlightkan warna biru ni, warna turquoise ni, pelajar hendaklah memilih anggaran harga je lah, antara RM500 hingga RM2,000 dan seterusnya. Pelajar kena pilih. Okey, jualan tunai barang niaga. Okey, jualan tadi saya dah tunjukkan. Okey, seperti saya tunjukkan dekat atas tadi. Okey, jualan tunai, harga dia air tonik RM2, air mineral RM1, air kotak RM1,
bar coklat RM3. Ini harga jualan saya. Okey, saya letak harga jualan. So kita lengkapkan. Okey. Kemudian harga jualan didarabkan dengan kuantiti. Setiap harga jualan didarabkan dengan kuantiti dia lah. Kita darabkan RM2 dan 200 darab 215. So nanti akan dapat jawapan dia. Okey. Kemudian darjah kena jumlahkan. Okey, so mana saya highlight warna kuning ni, darjah kena letak dengan harga sendiri dan mesti berbeza lah dengan rakan-rakan yang lain. Okey, so dokumen pula yang terlibat ialah bil tunai salinan. Okey, jadi nombor dokumen saya guna kat sini BT200 1. Okey, pastikan anda berbeza. Boleh juga tukar BT5001 nak beza dengan kawan ataupun 8001. Tapi pastikan dia berurutan. Dokumen yang kita keluarkan mesti berurutan. Okey, 8001. Lepas ni kalau jumpa jualan tunai lagi ataupun berkaitan dengan bil tunai, untuk urus niaga seterusnya adalah BT8002. Okey. Jadi saya pergi ke urus niaga yang ke-3, mas 1 juga, kutipan sewa gelanggang seperti berikut. Okey, dekat sini tadi kita dah tengok 8 pagi hingga 12 malam, ini maksudnya hujung minggu. Jadi kat sini 1 Mac saya pilih 23 jam. Kadar dia adalah RM100. Okey, 23 darab 100. Jawapan dia dah 2,300. Okey, 2,300. Okey, 23 jam. Macam mana saya dapat 23 jam ni? Okey, kita tengok. Okey, kita tengok 1 Mac. 1 Mac, okey, soalan telah berikan. Okey, untuk sesi pagi 8 hingga 7 malam, gelanggang A 6 jam, gelanggang B 6 jam, gelanggang C 6 jam, B 18. Jadi saya buat kat sini. Okey, 18. Tengok sesi malam ni, gelanggang A 2 jam, gelanggang B 2 jam, gelanggang C 1 jam. So dia ada 5 jam. Jadi 5 tambah 18 jadinya 23. Okey, jadi saya 23. Pastikan setiap kali anda menulis jam disewa merujuk kepada rekod penggunaan gelanggang yang telah disediakan oleh soalan. Kemudian anda mengisi sendiri dan kemudian jumlahkan. Okay, jumlah tersebut yang dibawa ke sini. Okey. Ini sebagai rujukan tadi saya dah nyatakan pada awal tadi. Anggaran pemilihan kadar sejam. Okay, so untuk kutipan sewa gelanggang, dokumen yang disarankan ialah resit resmi salinan. Okay, mana yang warna hitam ni semua orang sama lah. Okay, so nombor dokumen ini dia RR3001. Okay, semua pelajar hendaknya menulis nombor dokumen. Bila saya highlightkan warna kuning, maksudnya nombor dia kena berbeza. Okay, ini 33 awak boleh tukar 9 kalau tak nak sama dengan kawan. Okay, boleh tukar dengan 3. Seterusnya, jika ada kutipan sewa gelanggang ataupun mana-mana urus niaga melibatkan resit rasmi salinan, nombor dokumen ini hendaklah berubah. Seterusnya, kalau ada RR3001. Okay, seterusnya kita pergi urus niaga seterusnya. Mac 2, membayar lesen perniagaan kios 120 dan insurans 600 untuk tempoh 6 bulan. Okay, ini dalam soalan dah sediakan. Jadi kita kena pastilah dokumen apa yang terlibat. Disebabkan kita membayar, okay, pihak yang menjual ataupun kita buat bayaran akan mengeluarkan resit rasmi lesen. Okay,
Set resmi. Okey. Resmi. Set resmi. Okey. Bila kita bayar, kita akan dapat dokumen yang asal lah. Okey. Ini semua pelajar sama. Nombor dokumen disebabkan bukan kita yang keluarkan. Okey. Jadi kita boleh letak nombor suka hati lah. Sebab bukan kita saja yang bayar lesen, orang lain pun dia bayar lesen. So kalau pihak tu dibayar pada majlis daerah ke, jadi nombor dia berbeza. Yang tak ikut urutan pun tak apa. Yang penting semua dokumen yang kita keluarkan mengikut urutan. Okey, seterusnya. Okey, mas 2, belian barang niaga daripada siapa? Okey, kita tengok sini. Ini ialah perniagaan. Sekejap. Okay, Arayan Trading. Arayan Trading secara kredit. Mana datangnya Arayan Trading? Arayan Trading datangnya daripada profil perniagaan. Okay, kita tengok profil perniagaan di sini. Akaun belum bayar kita yang pertama ni. Okay, yang kalau pelajar yang baru tengok video ni tak pernah tengok ikuti tutorial pertama, saya rujuk cara membuat profil kelab dan persatuan. Okay, perniagaan S. Atau saya guna kat sini Arayan Trading di profil perniagaan. Okay, ambil yang pertama secara kredit. Jadi dokumen ialah invoice asal. So nombor dokumen hendaklah berbeza dengan rakan-rakan. Okay, nombor nak tulis I sahaja pun boleh, tak tulis N pun tak apa. Okay, nombor pun boleh tukar 8, 7, 6, 9, tak kisah. Tapi harga kos unit ni sama semua. Okay, jadi soalan dah bagikan harga kos unit dan kuantiti. So kita perlu mendarabkan kos unit dengan kuantiti bagi setiap item. So saya dah darabkan dan jumlahkan. Okay, so itu jawapan dia. Semua orang jawapannya sama. Mana yang hitam jawapannya sama. Yang kuning adalah berbeza. Okay, seterusnya kutipan sewa gelanggang. Okay, so ini adalah sewa gelanggang pada hari biasa. Jadi dekat sini saya ada bagi range lah harga ya. Yang warna biru ni nanti bila buat jangan tulis sekali, sebagai panduan sahaja. So kita tengok March 3 sewa gelanggang. March 3 sewa gelanggang 8 pagi hingga 7 malam. March 3 itu hari Selasa. Okey, soalan dah bagikan 16 jam. Jadi yang sesi malam kosong. Jadi terserah pada anda. Yang penting bagi setiap gelanggang ini jangan melebihi pada 5 jam. Setiap gelanggang jangan lebih. Okay, so maksudnya maksimum 15 jam lah. 5, 10, 15. Jadi kat sini saya pilih 4 jam. Okay, kadar sewa saya dah tetapkan tadi. Hari biasa. Okay, sesi pagi adalah RM60. Sesi malam adalah RM80. Kemudian saya darabkan 16 darab 60. Okay, 4 darab 80. Jumlahkan Okay. Jadi sebenarnya saya highlight ni maksudnya berbeza, setiap pelajar akan berbeza dengan rakan-rakan. Okay. Yang ini hanya panduan saja 3 hingga 10 jam. So dekat sini 4 jam. Jadi 3 Mac saya ambil 4 jam. Jadi 3 Mac saya ambil sini 1 jam, 1 jam, 2 jam, 4 jam. Okay. Begitu juga dengan untuk yang lain lah nanti. Okay. Jika untuk belajar nak buat lebih cepat, belajar boleh fokuskan pada satu je dulu, iaitu jualan tunai. Okay, kalau nak cepat lah, cari semua jualan tunai. Okay, masukkan. Tapi tak apa, saya pergi satu persatu.
Okay, kutipan sewa gelanggang. So, ini adalah dokumen yang terlibat adalah resit rasmi salinan. So, ini book. Kita keluarkan. Bukan UT, dia RR. Sebab kita keluarkan itu untuk bil tunai. RR. Okay. Resit resmi. So, inilah nombor dia. Okay. Ini kutipan gelanggang kali kedua. So, kita tengok yang atas. Ini adalah, ini adalah kutipan kali pertama, RR 3001. Okay, 3001. Jadi, dekat bawah ni, RR 3002. Okay, dia mesti berurutan. Okay. Ini anggaran harga tadi sebagai panduan saja. Untuk memilih kalau anda tidak membuat tidak memilih lagi harga kadar sejam. Seterusnya kita pergi 4 Mac, menerima yuran penyertaan 200 setiap pasukan daripada 20 pasukan yang menyertai pertandingan futsal. Okey, dapat duit. So kita terima duit, kita keluarkan resit rasmi salinan, semua orang sama. So dekat sini kita kena bijak RR pada atas ni RR 3002 kita keluarkan dekat sini. Jadi dekat sini mesti RR 3003. Okey. Untuk orang yang pertama ada 20 pasukan. So tambah 20 lah. Jadi sini dah jadi 22. Maksudnya resit dikeluarkan RR 3003 sampai 3022. 30,022. Okey. Nanti kalau jumpa resit seterusnya sambung lah. Okey. Seterusnya tunai dibankkan. Okey, tunai dibankkan. Okey, cuba highlight dekat sini, tengok ya. Saya tulis sini, jumlahkan baki tunai awal. Berapakah baki tunai awal? Okey, baki tunai awal. Kita rujuk balik. Baki tunai awal, kita tengok pada soalan. Sekejap ya. Mana soalan tadi? Ini soalan. Ni, baki tunai awal adalah 450. Ni, 450 baki tunai awal. Maksudnya tunai di tangan, tunai di kedai, tunai di pejabat kita dekat gelanggang futsal tu. Okey, seterusnya 450 tadi kita tambahkan jumlah jualan barang niaga kios, jumlah kutipan sewa gelanggang, tambahkan kutipan yuran sehingga 4 Mac. Maksudnya segala urus niaga yang dekat atas ni, segala penerimaan naik ke atas ni termasuk yuran, termasuk kutipan sewa gelanggang, termasuk mana kita penerimaan lagi ni, kutipan sewa gelanggang lagi. Okay, jualan tunai, semua kita jumlahkan 570 tambahkan 2,300. Okey, kemudian tambah lagi 1280, kemudian kita tambahkan lagi 200 darab 24,000. Okey, sehingga 4 Mac hingga yang terkini. Kemudian dah dapat jumlah dia, kita tolakkan untuk kegunaan tunai di tangan. Maksud dia pelajar kena pilih antara 450 hingga 1,200 ni yang saya cadangkan. Okay, kita tak boleh bank in semua sebab kita kena ada duit cash ataupun duit tunai di tangan untuk menjalankan urus niaga harian kita. Okay, so lepas dah tolak anggaran 450 ataupun hingga 1,200 ni pelajar pilih. Jadi berapakah baki dia? Baki dia itulah yang kita bankkan. Di sini saya memilih masuk 7430. Okey. Jadi nanti kalau saya ambil 400 setengah ataupun 1,000, jadi 1,000 lah tinggal duit tunai. Okey. 1,000 tu akan dibawa, akan dijumlahkan dengan penerimaan yang seterusnya.
So, dokumen yang terlibat adalah slip bank. Okey. Nombor dokumen boleh juga sebarang nombor, slip bank pun boleh juga. Macam saya buat Maybank, bolehlah MBB, buat akun dia 1, 2, 3, 4, 5, tak kisah. Okey. Kadang-kadang kat slip bank tu ada nombor. Okey. Ataupun nanti anda boleh rujuk guru-guru anda. Okey. Penerangan saya tunjukkan hanyalah sebagai cadangan sahaja, sebagai panduan. Okay, untuk nama yuran diterima daripada ahli seperti berikut. Okay, yuran bulanan memang telah ditetapkan oleh soalan. Soalan dah tetapkan yuran bulanan berapa. Okay, so 20 dan yuran masuk adalah 50. Ini soalan dah bagi, so kita darabkan sahaja. Bila kita darabkan, so kita akan jumlahkan.